Dari Perlis kita datangkan IPG Kampus Perlis, pembentangan DLO dipersilakan Puan Ashira binti Ismail dan juga Encik Muhammad Fazil bin Muhammad Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan-Puan Panel Task Force, pegawai IPGM serta para pembentang yang dimuliakan, bagi meneruskan pembentangan ini, saya Ashira binti Ismail bersama rakan pensyarah Tuan Haji Muhammad Fazil bin Muhammad Saleh diberi peluang bersama menyertai pembentangan showcase DLO KPPB bagi mewakili Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Perancangan Digital Learning Object Google Site bagi kursus GWP 1092, wacana penulisan yang ditawarkan kepada pelajar PRSMP semester 2 tahun 1. Ingin saya fokuskan di sini, perancangan DLO bagi kursus ini adalah memfokuskan kepada tajuk 10 iaitu ulasan, resensi dan kritikan yang terkandung dalam RMK tersebut. Ianya meliputi tajuk berikut: mengulas pelbagai genre penulisan, membuat penulisan kritikan terhadap sesuatu isu, menulis resensi buku akademik dan bukan akademik. Perancangan DLO ini meliputi perkara berikut seperti mana yang telah terkandung dalam RMK GWP 1092 iaitu hasil pembelajaran kursus pada item keempat CLO 4, menilai hasil penulisan akademik, ulasan rencana atau teks dan resensi buku. Learning outcome bagi kursus ini, pelajar dapat menilai hasil penulisan kritikan, ulasan rencana atau teks dan resensi buku dan menyampaikan secara komunikasi lisan atau tulisan. Seterusnya, essential question EQ. Bagaimana saya dapat mengaplikasi kemahiran penulisan resensi buku serta menyampaikan maklumat secara komunikasi lisan atau tulisan dalam pedagogi norma baru. Bagi slide seterusnya, proses meneroka maklumat berlaku semasa pelajar membuat bacaan kendiri dengan mengulas pelbagai genre penulisan, kritikan isu, menulis resensi karya buku. Dalam proses ini secara tidak langsung, design learning object melibatkan skill R1, relevant, R2, relation berlaku. Contohnya, sebelum ini pelajar-pelajar telah didedahkan dengan tajuk ciri-ciri struktur penulisan yang baik, aplikasi kemahiran membuat rujukan dan penulisan akademik berasaskan penulisan. Bagi slide seterusnya iaitu Digital Learning Tool, E1 engagement melalui enhancements melalui scaffolding learning bagi aktiviti yang dirancang memfokuskan kepada HPK CLO 4 iaitu menilai hasil penulisan kritikan buku. Penggunaan tools yang sesuai digunakan bagi menghasilkan poster dan juga video resensi antaranya Canva, Viva Video, Flymaker dan juga Poster Maker. Penerokaan maklumat juga berlaku dalam penggunaan tool yang telah dieksplor sendiri oleh pelajar-pelajar tersebut. Selain itu, proses support sokongan antara pelajar yang mahir dalam membantu rakan-rakan yang kurang mahir menggunakan tools-tools berikut. Secara umumnya dapat dirumuskan di sini. Model reka bentuk pembelajaran bukan hanya tertumpu dalam tajuk ini sahaja, tetapi sepanjang pelaksanaan kursus ini dijalankan selama 1 semester. Dan seterusnya, pelajar-pelajar dapat menggunakan skill-skill yang telah mereka pelajari semasa menempatkan diri di sekolah nanti. Fokus utama dalam penghasilan produk di mana pelajar akan meneroka maklumat, memberi maklum balas sepanjang aktiviti tutorial berlaku dalam proses interaksi dan komunikasi semasa berlaku melalui medium WhatsApp, Google Classroom dan juga Google Site. Penerapan E2 di mana engagement dalam memotivasikan pelajar bagi pengurusan masa yang berkesan dan berfokuskan kepada tugasnya. E3 pula extension di mana student akan meneroka tools atau application dalam menterjemahkan isu dan kritikan dalam bentuk video maupun grafik yang sesuai yang lebih menarik berbanding penggunaan cara sebelum ini.
digunakan. Seterusnya, kita telah mencapai kepada matlamat DLO iaitu memfokuskan kepada penilaian penulisan kritikan resensi buku yang dihasilkan dan diterjemahkan dalam bentuk poster dan juga video resensi buku. Pada slide ini, saya akan memaparkan bahan penulisan yang telah dihasilkan oleh pelajar PRSMP Assalamualaikum semester 2 tahun 1 khusus GWP Wacana Penulisan. Nama yang diberi ialah Aina Yusrin binti Muhammad Orhan. Saya berumur 19 tahun. Saya merupakan pelajar PISMP Bahasa Melayu IPG Kampus Perlis. Dalam video ini akan saya kongsikan mengenai sebuah buku yang telah saya kaji dan dapati. Di dalamnya terdapat berbagai pengajaran dan berbagai isu yang menarik yang boleh dikongsikan bersama anda semua. Untuk pengetahuan semua, tema utama dalam novel Lieutenant Adnan ini ialah tema keberanian dan kepahlawanan seorang anak muda yang bernama Adnan bin Saidi dalam mempertahankan tanah air yang tercinta daripada diserang oleh orang asing iaitu tentera Jepun. Seterusnya, dalam video ini pelajar tersebut telah membuat resensi buku yang telah dibaca iaitu dalam novel Lieutenant Adnan Wira Bangsa, di mana pelajar tersebut dengan inisiatifnya sendiri beliau telah menghasilkan poster berdasarkan penulisan akademik yang telah beliau jalankan. Termasuk 7 pegawai Melayu dan 6 orang pegawai British. Okey, di sini saya paparkan video tersebut di mana pelajar tersebut menggunakan application tools bagi menghasilkan poster novel Lieutenant Adnan Wira Bangsa. Seterusnya dapat saya kongsikan di sini hasil tugasan yang lain iaitu poster-poster yang lain melalui pembacaan yang telah pelajar jalankan. Saya kongsikan juga video yang kedua. Nama saya ialah Nurul Amira binti Azhar daripada kelas Bahasa Melayu A IPG Kampus Perlis. Saya di sini hari ini adalah untuk menceritakan resensi buku yang telah saya lakukan. Tajuk resensi buku saya ialah Putemu Hijrah di Eropah. Buku ini merupakan karya Sabatini Zu. Karya ini telah diterbitkan pada tahun 2017 dengan ketebalan halaman sebanyak. Okey, seterusnya sebelum mengakhiri slide saya akan rumuskan di sini kesimpulannya. DLO khusus GWP 1092 merangkumi model reka bentuk pembelajaran iaitu E1 Enhancements dalam penggunaan tools dan juga scaffolding learning, E2 engagement dalam memotivasikan pelajar bagi pengurusan masa yang berkesan, E3 extension di mana student akan meneroka tools dan bring it to outside and everyday skill yang telah mereka pelajari dan dikongsikan bersama rakan-rakan yang lain, R1 relevance dan juga R2 relation yang telah saya kongsikan sebelum ini, R3 Rico di mana peranan pelajar itu dalam menghasilkan tugasan, mereka akan bekerja, berfikir untuk menghasilkan satu bentuk video yang menarik dan juga poster yang dapat diterjemahkan penilaian resensi buku yang telah mereka jalankan sebelum itu. Aktiviti pelajar ini dapat mengadaptasi ilmu yang telah mereka pelajari dan pelajar dapat menilai hasil kerja dalam tugasan yang telah mereka jalankan. Seterusnya menggunakan model aplikasi yang digunakan dalam bentuk learning dan penggunaan tools yang terkini. Bagi C1 communication, C2 iaitu critical thinking, C3 creativity thinking dan juga C4 character. Okay, dalam penghasilan produk tersebut dalam penghasilan produk ataupun tugasan tersebut, kesemua aspek ini telah diaplikasi dalam tugasan yang mereka hasilkan. Untuk pengetahuan tuan-puan Planetas Bos, di peringkat IPG Perlis, pelaksanaan DLO KPPB bagi kursus yang ditawarkan kepada pelajar belum diberi pendedahan sepenuhnya kepada pensyarah termasuk saya sendiri, di mana IPG Campus Perlis hanya melaksanakan bimbingan instruksional KPPB kepada guru-guru di sekolah bermula pada tahun 2020.
penyertaan pembentangan ini memberi peluang kepada saya untuk melihat pelaksanaan DLO KPPB Google Site oleh kampus-kampus yang lain dan oleh pembentangan yang dijalankan oleh para pembentang yang saya kira sangat menarik yang boleh dikongsi oleh saya nanti. Mohon maaf sekiranya slide dan perkongsian ini memaparkan kekurangan dan kelemahan dari segi pelaksanaan DLO Google Site yang saya hasilkan. InsyaAllah segala perkongsian ini dapat dikongsi dan diperluaskan kepada kami. Sekiranya perkongsian ilmu ini dapat diperluaskan kepada kami, InsyaAllah IPGK Perlis akan cuba yang terbaik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Ashira binti Ismail dan juga Encik Muhammad Fazil dari IPG Kampus Perlis. InsyaAllah kita panjangkan nanti, kita perluaskan DLO untuk sama-sama kita dalami. Dan persilakan juga panel maklum balas Puan Jurina dan Dr. Haji Rizwan. Kita bersama dengan Puan Ashira ini dan juga Encik Muhammad Fazil. Silakan. Assalamualaikum. Tuan Haji, Dr. Haji Ridwan okey ke tu? Saya tak nampak Dr. Haji Ridwan. Itulah Doktor. Okeylah, Doktor saya hilang gelap lah. Saya mula dulu Okay, ya Doktor. Ke Doktor nak mula dulu? Tak nampak? Doktor tak nampak Doktor. Hilang di skrin. Suaranya dengar. Yang saya hilang. Okey, tak apa. Yang tak dengar ke? Puan Jurina mula dengar Doktor tapi tuannya hilang dari skrin. Nampak. Ataupun saya mula dulu soalan sementara menunggu doktor masuk? Boleh ke Ya, Doktor? Saya mungkin ada nampak Puan Jurina dulu. Okey, tahniah ya Puan Ashira dan juga Tuan Haji Muhammad Fadil daripada IPG Campus Perlis. Seperti yang diberitahu tadi, memang IPG Campus Perlis antara 10 IPG yang belum lagi mendapat bimbingan untuk KPPB. Mereka cuma didedahkan dengan bimbingan instruksional ya. Alhamdulillah walaupun belum tapi dah ada tapak tu, dah faham dah insya-Allah. Okey. Dah ada gabungan subjek. Cuma pelajarnya PPISMP, betul tak Puan Ashira? Ya, betul Puan Jurina. Pelajar PSMP. Sekarang PISMP lah. PISMP semester 1. Semester 1. Okey, sudah ada tapaknya. Cuma kita teruskan apa yang dah ada. Memang kami task force akan bergerak ya selepas ini kepada 10 IPG lagi untuk berkongsi untuk bimbingan kepada pelaksanaan KPPB. InsyaAllah kita doakanlah kalau tidak ada dalam face to face kita akan berinteraksi secara maya lagi. Okay, dan saya nampak ada gabungan CLO-nya walaupun tak diberi lagi pendedahan tapi sudah ada. Itulah yang kami nak, yang mahu ya kita bergerak sebelum kita digerakkan. Alhamdulillah Syabas IPG Campus Perlis, Puan Ashira Ismail dan juga Dr. Haji Tuan Haji Fadil, right? Okay. Saya tak boleh tanya banyak lagi sebab mereka berdedah tapi saya rasa sangat seronok walaupun tak didedah lagi dah cuba. Itu yang kami nak nampak walaupun kita cuba, walaupun kita kadang kita mencari ilmu. Okay. Okay. Terima kasih Ashira. Terima kasih. Terima kasih Puan Jurina. Terima kasih Puan Jurina memahami situasi kami kan. Okay. Saya juga ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Puan Ashira dan juga kepada Haji Fazil atas pembentangan dan pada khidmat saya adalah satu penguasaan DLO yang sangat baik lah. Dan kita rasa gembira kalau sekiranya konsep ataupun penguasaan sebagaimana yang dibentangkan oleh Puan Ashira tadi maknanya dapat diperluaskan kepada subjek-subjek ataupun bidang-bidang yang lain lah kan. InsyaAllah. Cuma daripada sudut penggunaan kemungkinan kebergantungan kita tu banyak kepada digital lah, pemanfaatan digital dan kita dapat memaksima dan membudaya menjadikan sebagai satu alat yang ni lah cuma mungkin Puan Ashira boleh share kita di sini. Saya nampak dengan student kita buat dia punya
dia punya penghasilan untuk produk tu ya. Dan kita tengok ini pun memang kita nak supaya memang dia berada pada aras yang tinggi lah kan. Dia cipta kan. So very good dia punya. Cuma mungkin collaboration maksudnya sejauh mana apabila student buat itu ataupun dia buat sharing di Google Site tu berlaku collaboration dengan mungkin daripada bukan sama-sama dia lah, tetapi at least mungkin dia pandangan daripada orang luar, kemungkinan daripada artis sendiri, sebab artis ataupun orang yang designer ni mungkin perspektif dia mungkin berbeza yang mungkin dia boleh bagi input yang ni. Mungkin saya rasa mungkin kalau sekiranya mungkin boleh sharing lah ya untuk makluman kita bersama. Dan mungkin saya cadang mungkin salah satu yang mungkin boleh kalau sekiranya boleh diaplikasikan, kita kata selain daripada tadi dia nak membuat satu penulisan yang kritis kan, dan dia buat video dan sebagainya, kita nampak kalau sekiranya dia punya isi-isi utama itu boleh di mappingkan dalam bentuk menggunakan petaminda, jadi saya kata memang very class lah. Jadi itulah sedikit pandangan daripada saya. Jadi mungkin Puan Syirah boleh share kan atau bagi pandangan berkaitan dengan sejauh mana collaboration terutamanya daripada pihak luar itu, mana skill-skill itu kita aprapi. Cuma kita nak tengok daripada sebab kita nak menggalakkan juga pelajar kita ni supaya dia berani untuk dia buat collaboration dengan pihak-pihak luar. Okey, terima kasih Puan Syirah. Menjawab kepada soalan doktor tadi, itulah macam saya katakan tadi, saya tidak diberi lagi pendedahan sebab plan ni kita cuma buat dalam kelas. Saya cuma buat perancangan ni cuma dalam kelas peringkat kelas sem lepas, tapi bila saya diminta untuk menyertai DLO ni, bukanlah kata last minute, tapi sebab benda bahan tu semua dah ada pada saya, jadi saya mengambil inisiatif ini. Peluang yang diberikan kepada saya ni untuk berkongsi lah. Cumanya kita tak sampai lagi peringkat perancangan untuk nak perluaskan pada peringkat luar. InsyaAllah sem ni insyaAllah kita ada perancangan dan moga diizinkan, kita akan buat yang terbaik lah lepas ni. Sebab collaboration ni kita tak semesti kita guide, at least maknanya kita bagi tahu kepada student kita, maknanya dia boleh buat collaboration mungkin dengan pihak-pihak luar dengan sebagainya kan. Jadi maknanya kita punya produk itu maknanya bukan dinilai oleh warga kita sahaja tetapi daripada pihak luar. Jadi pihak luar juga mengiktiraf. So bagi kita, saya kata tadi memang very class lah kita punya produk yang kita hasilkan. Okey, walaupun tahniah pada Puan Syirah dan juga Tuan Haji Fazil ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Rizwan. InsyaAllah lah cadangan-cadangan tu akan jadi penambahbaikan kami kepada kami punya pelaksanaan DLO KPBB sekarang ni. Jadi maknanya kita baru bermula, nanti dalam perancangan tu memang ada, kita akan buat hubungan dengan pihak-pihak luar, mungkin dalam macam resensi buku tadi kita minta penulis buku itu sendiri memberi maklum bala dan sebagainya. Itu dalam perancangan lah. Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu saya nak tambah ya. Memang ada elemen learning partnership. Okay, nanti bila kita dah bacalah 5 model tu kan yang ada dalam KPPB, learning partnership sebenarnya bukan kita yang menjemput, kita sebagai activator, kita memberi kepada pelajar, mereka yang bermula, mereka yang menjemput expertise. Di situlah kita akan nampak 6C ya, collaboration, semua 6C dan satu tahap apabila mereka kita nak tengok pelajar kita, dan sebenarnya 6C itu bukan sahaja kepada kita pelajar, sebenarnya kepada kita juga pensyarah ya, kita berkongsi how to be a collaborator. Itu yang kita nak tengok dalam KPBB ini. Okey, syabas Puan Ashira dan juga Tuan Haji Muhammad Fadil. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.